wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin, amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab fiqh Matlab Badrain muka surat hilanglah. Ada sebab 59 kan? Bawah sekali ya. Bab langkaulah kita selesailah zakat fitrah, sudah selesai. Kita baca yang bawah pula. Satu bab pada menyatakan babun fi mustahiqina as-sadaqah. Babun fi mustahiqina as-sadaqati. Okey. Seterusnya bab pada menyatakan mustahiqina as-sadaqah. Selepas kita sebelum ni kita baca beberapa mengenai zakat. Ada beberapa zakat yang kita baca. Zakat binatang ternakan. Satu-satu kita baca kan. Tapi memang tak ingat tu dah. Sekali baca, lepas tu tak ingat balik kan. Tapi kita dah baca dah. Berbagai jenis zakat yang kita dah sebut. Tak ingatlah pula, tak ada masalah. Kenapa? Pergi pusat zakat bahawa. Yang penting pergi kan. Masalah tak nak pergi. Tak nak pergi tak salah. Kalau pergi tak salah. Macam mana ni saya dah bolok kambing macam mana? Hari tu baca lupa lah pula. Macam mana tu? Tak payah keluar kau. Tak. Pergi pusat zakat tu. Kita cerita-cerita berapa dia siap kira. Zakat omeh perhiasan. Tak ingat hari tu. Sekali lalu tu bolehlah nongah, tu pun tak faham. Jadi macam mana? Dah pergi pusat zakat. Dia akan kirakan untuk kita kan. Yang penting sekarang ni sistem zakat adalah sistem apa, kita yang mengisytiharkan harta kita. Dia belum sampai peringkat penguasa zakat mengajar orang, qajar orang. Sedangkan perintah qajar tu ada. Mana perintah pihak berkuasa zakat mengajar orang tu ada. Apa ayat dia? Allah SWT. Allah lupa saya dah ayat dia. Ayat dia. Jadi ayat keluarkan zakat ini ada satu ayat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada pihak berkuasa zakat. Di antara ayat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada penguasa zakat, pergi cakap orang. Macam itulah bunyi kasar kan. Ayat dia khudh min amwalihim sadaqatan. Itu ayat dia. Ada ayat Quran sebut khudh min amwalihim. Ayat ini ditujukan kepada siapa ni? Ayat ini ditujukan kepada penguasa zakat. Apa ayat dia? Khudh, ambillah, pergi ambil. Min amwalihim, pergi ambil harta mereka tu. Pergi ambil harta. Jadi ayat itu menggambarkan bahawa zakat ni dia lain, ibadat yang lain. Sebab kebiasaan dia, orang yang ada harta zakat ni, dia baik-baik lupa. Baik-baik lupa, baik-baik tak reti. Kebiasaan dia malas mana nak bercara. Tu kalau zakat kau, astagfirullah, lupalah. Ya kono kau. Jadi dia orang yang apa ni, dia lupa kan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan penguasa, khudh min amwalihim sadaqah. Pergi cari, pergi ambil zakat orang tu. Jadi itu ada yang perintah benar dia
pihak pusat zakat ni dia boleh koja macam income tax ngoja lah kan. Income tax ngoja orang lah. Sebenarnya zakat pun ada perintah supaya mengoja orang, koja. Ada perintah, cuma belum dikuat kuasa tak ada. Yang ngoja orang tak puasa dia koja. Khalwat orang koja. Kan. Tak menentangkan apa-apa hasil. Tapi belum sampai peringkat itulah kita kata. Suruhan agama dia ada. Bermaksud pihak penguasa zakat ni dia memantau. Saya rasa orang tu buat projek kambing dah 5 tahun dah tu. Untuk kata roti deh. Kenduri pun tak pernah buat dah selamat. Dia boleh cek lepas dia tengok. Bila banyak kambing ni. Dia kira boleh 10 saman ke apa. Pada syarak kan. Tengok pula orang tu buat apa pula. Padi. Untuk tanya jiran sebelah ngasuh tak? Entah ngasuh cupak kan ngasuh. Dia tak keluar kan. Jadi boleh sepatutnya sebegitu kan. Tapi yang ada sekarang ni keadaan macam mana? Keadaan kita tengok tak sampai begitu, semua pengisytiharan bukan isytiharan mana menerima apa bahasa Jepun itu declaration. Makna istihar saja. Bagi kamu saya ada bola kambing lah nia. Kalau tak datang beritahu, dia pun tak bertanya, dia pun tak tahu, dia pun tak ada nak apa. Saya ada omeh lah. Banyak mana? Adalah sebuntil yang berkatil. Jo ko. Dah lama dah ni abu teragak nak apa kan. Jadi kalau kita tak sebut, tak kerja dia pergi rumah, tengok rumah kita ada omeh ke tidak. Jadi sistem macam tu. Yang ada sekarang lebih sikit daripada dulu-dulu. Kalau dulu mungkin untuk orang sekarang ni pusat zakat dia adalah ceramah, dia bagi pendedahan dan sebagainya lah, kepada orang ramai. Jadi sebab tu kita tengok apa ni pembayaran zakat negeri itu meningkat. Pembayaran zakat tu meningkat di atas usaha kesedaran lah. Baik kesedaran, baik kemudahan dan sebagainya untuk keluar zakat. Jadi itu pun dah ramai dah keluar zakat. Sebenarnya dia boleh bertindak lebih pada itu lagi. Apa dia? Pergi koja orang tak keluar zakat. Dia boleh bertindak lebih pada itu lagi. Tapi yang sekat ada, yang saya faham, sekadar kesedaran daripada umat Islam dan pergi isytihar atau dia mana kesedaran sendirilah. InsyaAllah begitu juga kita kan. Kadang bab-bab nak keluar zakat ni kita baik-baik tak nampak je kan. Itu dia. Ada pun seterusnya, ni penting ni. Mungkin kono ke kita juga berhak. Apa dia? Bab fi mustahaqqina sadaqah. Ini satu bab permisalkan mustahak mengambil zakat. Mustahak ni mana kata orang yang berhak. Siapakah orang yang berhak menerima zakat? Siapakah orang yang berhak menerima zakat? Ini penting juga. Kita nak tahu. Sebab mengeluarkan zakat ni pun khilaf ulama membicarakan keluar zakat ni. Bercakap di antara pihak berkuasa zakat dan juga pihak agamawan yang bukan penguasa. Tentang apa? Tentang keluar zakat ni boleh direct kepada orang tak? Soalan tu kira agak apa kita kata, panis juga isu tu. Boleh tak orang yang berhak, boleh tak orang yang harta dia dah sampai nisab untuk keluar zakat, tapi bila keluar zakat dia sendiri pergi cek orang tu. Jadi, saya dah zakat dah. Tak datang bahawa pun. Tak ada, saya hantar kat tuan tu. Kau pergi kat tuan tu, mana pergi pergi melancung lah, nampak. Kejap tukar van pusat zakat ni. Tak kosong pergi ke pusat zakat dah. Itu contoh. Tak sampai pun. Isu-isu yang panis lah kan. Sama pusat zakat. Apa dia? Iaitu zakat tak sampai kepada asnaf kan. Tak sampai pun. Orang dia nampak van baru dah lah. Jadi habis malah yang bagi kat dia orang biar tahu pergi kat orang.
Jadi itu juga diperbahaskan panjang lebar. Hukum memberi secara langsung kepada asnaf. Itu dibahaskan dengan panih. Isu itu panih sebenarnya. Isu itu panih. Ada rakam masuk pula. Dibahaskanlah bagi pihak kuasa, dia ada hujah dia. Hujah tidak sah terus kepada asnaf. Dia kena melalui kan. Itu dia ada hujah-hujah dia. Okey, tak apa. Yang kita nak tahu ni siapakah yang berhak menerima zakat. Maka sedekah di sini bermaksud zakat ya. Sedekah ini bermaksud zakat yang wajib. Maka sedekah yakni zakat dibahagikan zakat kepada asnaf yang 8. Asnaf 8. Saya pun kalau tak baca lupa dah. Berapa asnaf? Saya ingat. Anda baca balik asnaf yang 8. Mana 8 golongan yang layak mendapat duit zakat. 8 golongan yang layak dapat duit zakat. Macam mana cara nak dapat layak tu? Kita baca ni. Ada ciri-ciri, kita cubalah jadi ciri-ciri. Dia ada ciri-cirinya. Kita bacalah. Saya ni layak tak dapat zakat ni? Kita baca ni, kita tahu ciri-ciri. Bila tahu ciri-ciri kita cubalah dapatkan ciri-ciri tu. Di antara ciri ni miskin. Miskin je lah. Contoh kan. Apa ciri-ciri saya nak dapat layak? Fakir miskin syarat jadi fakir miskin lah. Bagilah rotor tu semua ke orang kan. Jadi fakir miskin. Ada layak dapat zakat. Tengok dia punya apa kelayakan dia. Yang pertama fakir. Dalam fiqh dia sebut dia bagi apa takrif fakir apa miskin apa kan. Tak salah dia itu pun berubah ikut masa. Ikut masa. Ya. Berubah mana takrif fakir, takrif miskin dia berubah ikut masa. Berubah ikut masa. Kenapa berubah ikut masa? Bermaksud ditakdirkan masa itu pemerintahan dia hebat. Bermaksud gaji orang masa semua 10,000 keteh. Contohnya. Dia nak takrifkan miskin macam mana? Mungkin takrif miskin ketika itu orang gaji 10,000 tu miskin. Habis yang tak miskin gaji tu 30,000. Tak maksud tu dia kaya negara tu kan. Tengok zaman dia macam mana. Mungkin berubah pentakrifan miskin itu ikut keadaan semasa kan. Macam zaman kita ni macam mana pentakrifan miskin? Maka kitab menggariskan fakir ni lebih dahsyat pada miskin lah. Pertamanya fakir, iaitu mereka yang tiada harta sama sekali. Tak ada harta sama sekali. Dan tiada usaha sekali-kali. Dan dia mana tak ada usaha, dia tak dapat nak usaha. Mungkin dia cacat ke, tak ada peluang, dan dia tak ada harta sama sekali. Mana nak cari punca duit pun tak ada. Maka dia adalah fakir. Maka layak menerima zakat. Maka dinamakan fakir. Atau ni mana pentakrifan kedua pula dah. Mana fakir? Atau ada baginya usaha jua yang tidak cukup belanjanya. Yang kedua. Yang tadi dia tak ada usaha langsung ataupun tak mampu nak berusaha, tak mampu nak cari mata pencarian, maka itu fakir yang sebenar. Atau bermaksud dia masukkan juga pentakrifan fakir. Dia ada usaha, dia ada mata pencarian, tetapi tiada cukup belanja yang melengkapi hajatnya. Dia ada kerja, mata pencarian, tetapi pendapatannya tak cukup untuk diri dia, tak cukup makan pun tak cukup. Kalau berkeluarga pula tak cukup, keperluan keluarga tak cukup. Jadi keluarga yang fakir.
Pakai fakir. Jadi patut dia memang patut bonalah. Pihak Korea mengenal pasti dia punya ahli Korea dia. Siapakah yang fakir memang siapa nak perhatikan kita kata. Patut dia pihak masjid Korea perlu mengetahui siapakah fakir miskin, siapa tak makan dan sebagainya. Ini tugasan sebenarnya tugasan yang mulia. Tugasan yang mulia untuk kita tahu. Kadang-kadang orang ni jatuh fakir, dia tak nak cerita dengan orang. Dia nak cerita orang, dia diam je. Kau tak pergi tengok kau orang tu tak makan, entah hello, tak ada cakap, tak ada minta pun. Untuk dia dah. Sebab ada orang yang jatuh miskin, dia tak nak minta kan. Insya-Allah. Bukan tanggungjawab dan tu lah. Tak maksudnya. Tanggungjawab kita juga. Hebat masyarakat tu kan. Hebat masyarakat tu kalau dia mengambil keprihatinan sebagai itu. Ni mana kita baca asnaf ni bukan sekadar baca asnaf lepas tu baca macam tu ya tak. Kita baca asnaf untuk kita bertindak, tak ada asnaf ni. Jadi kita kat fiqh, takat baca lepas tu balik lolap, konang-konang kau jual. Nangah-nangah, lolap tidak. Lepas tu makan teh tarik kalau saya. Kan? Aktiviti masjid kan. Penuh. Macam pula ceramah lepas lama cuti ni, melasang lah bunyinya. Entah, saya pun tak tahu dah. Sepatut begitu kan. Cari. Kita tak bagi zakat, tapi kita dapat kenal pasti siapakah ahli Korea kita yang layak bagi tahu ya pusat zakat kan. Jadi kita dah usaha dah. Daripada kita tak tahu langsung. Siapa yang pergi miskin ni? Entahlah senarai tu lepas hari ya, ada 2 tahun lepasnya senarai. 2 tahun lepas senarai orang tu dah jadi kaya raya tak apa kan. Siapa yang fakir miskin? Entah siapa pegang senarai tu kita kata. Lepek dengan abang minta maaf lah. Senarai tu hilang. Bagi makna masya-Allah. Mana kalau kita tengok dia sehingga tanggungjawab arahan, memang ada arahan daripada agama kita. Terhadap kita lah. Tentang rakan, jiran dan sebagainya yang tak makan, yang miskin, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita jawabkan. Itu yang hadis kudusi yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Ada satu hadis kudusi Allah Taala dalam hadis tersebut dialog di antara Allah Taala dengan orang yang berada di padang mahsyar. Hadis kudusi. Ada satu hadis kudusi dialog Allah dengan orang di padang mahsyar. Apa dialog dia? Hadis kudusi. Maka Allah Taala berdialog, wahai manusia. Nanti kisah itu di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti dialog itu akan ada. Nabi sebutkan dalam hadis dia. Ada hadis kudusi. Sebab hadis kudusi Nabi meriwayatkan daripada Allah, tapi bukan Quran. Maka Allah Taala berkata kepada orang di padang mahsyar, wahai manusia. Kita pun menyahut, labbaika ya Rabb. Maka Tuhan mengatakan, wahai manusia, aku dulu di dunia lapar. Kenapa kau tak pergi makan? Terkejut manusia. Ya Allah, masa bila kau lapar? Tak tahu pun. Kau tahu, kita bagi makan. Mana kita terkejut bila Tuhan kata dia lapar. Jadi Allah Ta'ala kata, bila masa kau lapar ya Allah? Maka Allah Ta'ala, bukankah di dunia dulu si fulan itu tak makan? Kenapa tak makan? Kalau engkau bagi dia makan, seolah-olah engkau bagi aku makan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, dulu aku di dunia tak ada pakaian.
Tak ada siapa bagi aku pakaian. Manusia tanya, ya Allah, masa bila kau tak ada baju? Tak bagi tahu pula makin. Maka Allah Ta'ala, bukankah di dunia dulu ada orang itu tak cukup pakaian dia? Kenapa kau tak bagi dia pakaian? Sekiranya kau bagi dia pakaian, sesoalan kau memberi aku pakaian. Jadi begitulah mana hadis kursi. Maksud kata tanggungjawab itu ada pada kita untuk kita perhatikan kan. Jadi kita mengetahui tentang asnaf terlebih dahulu. Ataupun yang kedua, katanya baginya usaha tetapi tidak cukup belanja yang melekami bagi hajatnya, yang tiada lagi yang patut dengan halnya, seperti mereka yang berkehendak kepada 10 dirham. Jadi contoh, yang tadi fakir, yang tusin pun tak ada. Tak ada betul. Itu fakirlah. Yang kedua, dinamakan fakir juga, dia ada usaha, ada pendapatan, tapi tak cukup. Bukan tak cukup nak beli Honda Accord. Saya ni fakir. Sebab apa? Tak cukup. Tak cukup makan ke? Tak. Tak cukup minum ke? Tak. Tak cukup nak beli Honda. Itu bukan. Maksud tak cukup untuk asas kehidupan kan. Tak cukup asas kehidupan dia. Kalau rumah tak cukup nak bayar bil api, tak cukup nak bayar bil air, tak cukup. Itu kehidupan lah tu asas. Tu fakir tu. Wajib, memang wajib pun. Wajib mana umat Islam lain yang bertanggungjawab untuk meringankan kesusahan dia. Paling tidak kita beritahulah pada bayar zakat dan sebagainya sebab dia berhak. Yang kedua, dia bagi contoh seperti mereka yang berkehendak kepada 10 dirham, dia kata. Bermaksud keperluan hidup dia adalah 10 dirham dan usahanya pada tiap-tiap hari 4 dirham. Ada tak orang macam ni? Memang ada pun. Ada tak orang ambil tahu? Tak kosong ambil tahu. Masya Allah. Kita tak sampai seperti mana usaha sahabat Nabi dulu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Masya Allah, kita kata. Mak kata Sayyidina Umar cukup bimbang. Sayyidina Umar jadi pemimpin, dia cukup bimbang. Bimbang apa kebimbangan Sayyidina Umar? Dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ketika pemerintahan dia tak ada orang yang tak makan. Dia cukup bimbang. Zaman pemerintahan dia ada orang kelaparan. Masya-Allah. Jadi kita tak sampailah jadi pemimpin seperti Sayyidina Umar, paling tidak kita pemimpin stompet. Kan? Kawasan kita paling tidak. Sayyidina Umar seluruh negara. Masya-Allah. Apa kebimbangan dia? Dia bimbang dalam pemerintahan dia itu ada orang kelaparan tak makan. Sedangkan harta negara ada, Baitul Mal ada harta. Kalau tak ada lain. Berlaku kebuluran satu negara tak ada harta. Bermaksud jawapan di padang mahsyar nanti, kenapa tak bagi makan? Satu negara jatuh miskin, tak dapat nak bagi. Tetapi dalam Sayyidina Umar ada Baitul Mal. Cuma pengedaran ni itu tak sampai dan dia bimbang. Maka kebimbangan Sayyidina Umar itu dilakukan oleh diri dia sendiri. Masya-Allah. Dia ambil sendiri. Sepatutnya dia boleh harah ya. Dia boleh harah. Orang kalau buat kenduri kahwin, semua dah siap dah. Patutnya tanya macam mana dapur? Siap. Kapan? Siap. Kemah? Siap. Kan? Tapi ada orang tak. Mari dia ke dapur tengok. Dah siap dah. Yo pun ni tengok. Sampai ke dapur. Dia tuan apa ni kenduri ni. Tapi sanggup dia turun ke dapur tengok. Yo ke? Yo. Garam letak belum? Garam pun tanya.
Kita tak payah dah kan. Iyalah tu. Belum sikit ni kata. Oh dia lah sama. Makna itu nak gambarkan apa? Oh, prihatin sungguh. Prihatin sungguh. Kena makan kan takut kan dia berasa. Dia boleh bunga talu semua cukup tak? Bunga talu pun tanya. Cukuplah bagi kayak anak buah tadi kan. Mana kan? Dia risau takut majlis tak sempurna. Jadi sini ambil. Mana tu apa tak bungkus tu? Dia pun duduk situ. Dia bungkus sama. Tak payahlah bungkus dia tu rumah. Dia bungkus sama. Dia tak boleh kang takut tak siap kang. Dia buat. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan keprihatinan. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat usaha tu. Kemuliaan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar bukan tak ada dia punya pekerja dia. Mana mungkin tak ada pekerja dia. Tapi Sayyidina Umar sendiri yang menanggung gandum tu. Masya-Allah. Dia ambil gandum, dia yang kandar gandum. Sehingga diceritakan ketika kematian Sayyidina Umar, masya-Allah, belakang ni koreh berkematu. Kulit kita ni kematu disebabkan apa? Ada bodoh yang kita selalu kita kono kan. Dia belakang ni kematu. Kita belakang kematu ada dek gatal. Dek gatal tiap hari garu kematu dah kan. Ni Sayyidina Umar belakang ni koreh disebabkan terlampau korap menanggung gandum kan. Untuk cari siapa kan yang fakir miskin. Sehingga khadam ikut. Khadam ikut. Khadam pun dia tak bagi bawa dah. Dia bawa. Bagilah saya bawa tuan. Tak, dia kata. Aku yang akan ditanya akhirat nanti. Masya Allah. Mana kata kewajipan melihat orang susah itu ditunjukkan oleh sahabat Nabi. Jadi kita sekadar nongah-nongah ya. Memang sepatutnya kita buat, ambil sikap dah. Kalau kita buat, Masya Allah, kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang itu ada duit tapi tak cukup kan. Lompek dia poin dia. Rusuk apa? 59. Tak dapat tiada lagi yang patut dengan seperti mereka berkehendak kepada 10 dirham dan usaha pada tiap-tiap hari 4 dirham atau kurang, maka dinamakan fakir. Insya-Allah fakir ya. Fakir tu. Bukan miskin, fakir. Keperluan harian dia RM50. Contoh, dia ada RM40, maka dia adalah fakir. Itu tak sama tu. Tak sama. Dulu fakir tak ada RM100. Sekarang ni fakir gaji RM1,000. Ada pentarifan tu kono ditarif balik. Sebab apa? Sebab apa fakir RM1,000 fakir? Kira lah. Bayar duit air, duit api. Yang asas-asas lah. Jangan bayar duit aircon 5 bilik. Tak terdaya, tak dapat lah. Saya ni fakir miskin. Pergi ke pusat zakat, minta duit. Siapa? Saya fakir miskin. Kenapa? Perbelanjaan dapatan saya tak dapat nak bayar duit. Apa bayar? Bayar duit api. Bayar duit api ya sebulan 600. Wah, anda pula ada 5 bilik, setiap bilik ada aircon. Itu bukan fakir nama, itu mengenang gaduh nama kan. Jadi maksud ikut kita punya pendapatan lah kan. Pendapatan kecil pakai kipeh yo. Bahasa 1 aircon, 2 aircon, lama tu dah 5 aircon. Kan? Ini pendapatan tak mencukupi kan. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak mencukupi asas. Duit sewa rumah tu asas. Bila ia pisa patut dia lah yang sekadar dia asas. Tak boleh lah kita beritahu saya ni fakir ni. Kenapa nak bayar bil api RM50?
Tak payah pakai api dah. Dah tahu fakir miskin pakai lilin dia. Taklah sampai macam tu dia kata. Kau dah tahu fakir, tak payah potik elektrik tu dah. Pakai lilin ni, lilin ni mahal. Taklah sampai macam tu. Saya fakir ni, apa perbelanjaan dia? Tengok nak bil air dia bilang, tak payah pakai air dah habis. Yang ambil air sujud dia, air surau tu. Taklah sampai macam tu. Maknanya kata belanja asal-asal tu air berapa kan? Air katalah RM10 ke, sebentar kali RM5 dah. Bil elektrik sekian kan. Anak berapa orang? Anak 5 orang. Patut-patut dia sehari berapa? Jadi kalikan. Mana yang tu pun tak cukup. Ini asas. Ini asas. Mana tak cukup ini, maka fakir. Maka dia fakir. Fakir bukan miskin, fakir. Sebab apa? Apa takrif fakir? Takrif fakir pendapatan tidak sampai kepada keperluan asas. Kepada keperluan asas, maka dia fakir. Jadi sehingga dia bertindak macam mana? Mungkin bertindak dia sehari makan sekali ya. Ataupun gele-gele. Tengah hari ni abang yang makan ikan, adik yang makan tak. Adik malam kang makan. Yang tu dia kan. Tu mana? Fakirlah orang macam ni, fakir. Wajib memang wajib. Wajib kita ambil perhatian dan sebagainya. Maka itu keadaannya. Maka jika tiada harta tetapi cukup usahanya. Yang ni kedua pula. Dia tak ada harta, tanah tak ada, rumah sewa, tak ada harta pada dia. Tetapi usaha dia cukup. Mana pendapatan dia cukup untuk hidup dia. Rumah mampu, makan boleh, konyang lah tak lapar. Boleh konyang lah, takat nak makan dia boleh bagi makan keluarga dia. Konyang semua. Nak makan sadap-sadap tak ada lah. Nak makan KFC pun tak payah lah. Tapi konyang lah. Apa lauk tolu konyang. Lauk tolu, lauk apa murah kamasin. Konyang. Nasi konyang, takat nak konyang. Tolu kicap konyang. Dapat dia bagi konyang semua. Ada. Roto tak ada. Makan ada tak? Ada. Pakai adalah. Harta tak ada. Maka dinamakan dia kaya. Mana pula ni? Maka jika tiada harta tetapi cukup usahanya akan belanjanya, maka dinamakan dia kaya. Kaya pula, miskin dia mana? Atau ada baginya harta jua yang tiada cukup belanjanya, umur yang ghalib, jika dihincirkan dia atas umur yang ghalib, dibagi-bagi ni. Tengok tu ya. Seperti bahajat ia kepada 10 dirham, dan jikalau dihincir akan dia, dibahagi-bahagi, harta yang ada padanya atas umur yang ghalib, nescaya tertentu tiap-tiap hari 4 dirham atau kurang, dinamakan dia fakir. Dan jika memilih ia akan nisab atau lebih sekalipun, maka memberi ia akan zakatnya serta keadaannya mengambil ia zakat orang lain. Ini dah terlalu panjang sebut ni. Jadi dia tak sebut miskin sini ya. Fakir atau miskin, ataupun yang kedua tadi masuk miskin. Yang kedua tadi miskin. Fakir tak ada langsung. Kemudian yang kedua tadi dia ada harta tapi tidak mencukupi harian dia.
Sebab apa? Sebab dia kata, jika tiada harta, dia tak ada harta, tapi cukup usahanya, akan belanjanya, maka dinamakan dia kaya. Bukan kaya-kaya tak. Mana dia ternafilah fakir miskin. Tidak termasuk fakir. Bermaksud tidak layak menerima zakat tu. Itu masalah. Tidak menerima zakat. Tapi itu pun jadi perbahasan di kalangan para ulama, di kalangan mufti dan sebagainya. Ikut semasa. Mana dengan makna yang lain, kalau ramai orang fakir, yang fakir tu ramai, maka yang ada duit cukup makan tadi, maka dia dikira kaya. Sebab terlampau ramai yang miskin. Tetapi tidak ada lagi yang fakir. Dalam erti kata, tak ada lagi orang yang tak ada duit nak makan. Cuma dia tak ada harta saja, dia tak ada harta. Tapi dia cukup makan saja. Mungkin boleh dinaikkan ta'rif ataupun diberikan kelayakan menerima zakat. Sebab tak adalah fakir dah. Yang paling bawah itu dah yang tadi. Dia cuma tak ada harta sahaja, makan cukup, makan naikkan. Itu yang ada satu zaman pemerintahan, siapa tak ingat, duit zakat diberikan kepada remaja yang tak ada belanja nak kahwin. Dia dah habis, dia dah belajar dah. Nak kahwin tak ada duit. Sekarang jangan main hantaran berapa? Saya pun tak tahu anak kecil ni. 10,000, 15,000 kan. Ada 15,000, 10,000, 15,000. Kalau tak ada 10,000, 15,000 jangan nak sebut. Untuk kata orang dia. Boleh kau? Orang yang nak kahwin tadi dia tak cukup, dia pergi pusat zakat, isi borang. Isi borang apa ni? Isi borang zakat nak kahwin. Tak bagi dah kan. Tak kali bagi dah. Tapi ada satu masa pemerintahan bermaksud dah tak ada lagi fakir. Tak ada lagi miskin. Jadi asnaf yang fakir miskin ni nak bagi ke mana? Sebab tu asnaf yang 8 dia ada. Allah SWT. Di antara asnaf, di antara orang yang layak menerima zakat, asnaf yang 8 itu layak menerima zakat kepada hamba yang ingin membebaskan diri dia. Nama dia makatib. Hamba sahaya dalam proses pembebasan diri dia. Jadi zaman Nabi, zaman sahabat dulu, ada di kalangan hamba yang telah membuat perjanjian dengan tuan dia. Perjanjian bebas nama dia. Nama dia makatib. Kalau hamba yang tidak ada perjanjian, tuan dia kata, kau kojolah sini. Sampai bila tuan? Entah tengoklah sok. Kalau tak berdaya sok, berhentilah. Sekarang belum. Tahun depan boleh tak? Tak boleh. Jadi maka dia kekal hamba. Tetapi kalau ada hamba yang boleh bincang dengan tuan dia, tuan, walaupun badan dia sihat, saya minta merdeka daripada tuan. Jadi tuan pun terima, boleh kata tuan dia. Dengan syarat kau kesiapkan 10,000. 10,000. Ataupun kojo sekian ya. Lebih syarat. Maka si hamba yang menerima syarat untuk bebas tadi nak cari duit mana? Tuan dia kata boleh 10,000 nilai. Sebab dan balik kau marit masa tu 6,000 kata dia. Dah. Jadi hamba macam ni dia boleh pergi ke pusat zakat untuk apa? Untuk menerima bahagian zakat pembebasan hamba nama dia. Hak untuk membebaskan seorang hamba. Jadi bahagian tu sekarang dah tak ada. Mana dah hamba sekarang dah. Sedangkan duit dia asnaf tadi bagi-bagi 8. Duit ada 8 juta kan. 8 juta ni hanya
Paling tidak pun ada juga bahagiannya, bukan kosong langsung lah. Bukan kosong langsung. Katalah lebih banyak kepada fakir miskin, ada yang berhutang, ada yang musafir. Bahagian ada. Yang bahagian bebas hamba pun ada. Diletakkan bahagian tu. Tapi siapa nak pakai? Hamba tak ada dah. Begitulah ahli fatwa mengeluarkan fatwa. Akhirnya mereka bertanggungjawab keluarkan fatwa. Duit pembebasan hamba itu yang ada dalam asnaf kita bagi kepada budak-budak yang belajar akid mosi. Saya pun ngasuh begitu. Dapat duit zakat belajar nama dia. Mana ada asnaf yang 8 tu orang tengah belajar? Tak ada situ. Orang belajar dapat asnaf 8 tak ada. Jadi bila ditanya, yang belajar itu adalah ambil bahagian hamba yang membebaskan diri itu. Dimasukkan ke situ. Mana Majlis Fatwa bertanggungjawablah dengan kenyataan ataupun yang dia ada hujah-hujah dia lah. Apa kesamaan dia? Guna kias. Mana kiasnya ada sama. Jadi orang pelajar dapat duit zakat atau mungkin duit beasiswa daripada pusat zakat ke, tak boleh nak menghebat onar sebab taraf hamba. Hamba yang membebaskan diri atau saudara. Apa kesamaan dia? Maka kesamaan dia, hamba itu ingin membebaskan diri, ingin memerdekakan diri dia. Ini pelajar ingin membebaskan diri daripada kejahilan. Situ dia punya kiasan. Kenapa dia ambil hak bahagian kebebasan hamba tadi? Pelajar tu dia lebih kurang juga. Apa yang dibebaskan? Dibebaskan daripada kejahilan dia. Budak yang sedang belajar, terutama belajar agama, mungkin dia sedang membebaskan diri ni daripada kejahilan. Jadi dia layak menerima bahagian zakat. Jam tu rupanya dimasuk-masuk. Jadi begitulah. Itu bahagian hamba yang tak ada lagi kan. Jadi satu zaman pemerintahan, zaman itu tak ada lagi fakir miskin. Tak ada lagi fakir miskin. Tetapi bahagian asnaf, pembahagian tu ada, duit tu ada. Masya Allah, makna satu pemerintahan yang hebat, satu pemerintahan yang makmur. Orang pun semua keluar zakat, Masya Allah, semua keluar zakat. Jadi banyaklah dia. Dan keadaan tak ada pula orang miskin. Bagian ada. Sampai mereka mengeluarkan hukum duit zakat fakir miskin bagi kepada remaja-remaja yang nak kahwin, sponsor dia. Begitu dapat. Dia masuk. Jadi apa maksud dia? Maksud dia pentarifan miskin itu yang kita sebut berubah pada satu zaman ke satu zaman kan. Jadi di sini tadi tu disebut bahawa pada asasnya kalau orang tu tak ada harta, orang tak ada harta miskinlah. Tetapi dia cukup makan, maka di sini dia adalah kaya. Pada asasnya dia adalah kaya. Sekiranya ada fakir miskin yang ramai yang tidak mencukupi, maka yang cukup makan dia dikira kaya. Bermaksud dia tak layak menerima zakat. Mana kata cukup sekadar kalau orang tu dia ada belanja cukup makan, minum, maka dia tak layak dapat zakat. Saya tak ada duit ni, cukup makannya, maka tak layak. Sekiranya ramai yang fakir miskin. Tapi kalau tak ada fakir miskin, tak ada kelaparan, maka mungkin dimasukkan orang ni orang miskin. Macam kita lah contoh. Contoh lah kan. Cari asnaf. Kita otaklah miskin kan. Sebab tak ada lagi orang yang betul-betul tak ada makanan. Mungkin kita ada tak orang yang tak makan, rasa-rasa tak ada lagi orang tak makan, tak ada. Semua ada makan. Jadi macam mana? Tengoklah Rahman macam miskin, tulislah. Kan? Tulislah. Dekat pondok tu miskin. Tulislah, nampak orang sakit, nampak miskin lah tu. Tak tahu duit pencen tu sampai besar. Dia punya tanah Felda. Tapi macam mana kan? Lepas tu
letak miskin kan. Jadi makna kata pentarifan miskin tu berubah ikut keadaan. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.